Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumi la raiba fihi. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Dr. Rusnani, Dr. Farida dan Ustaz Abdullah Bukhari dan Madam Mazlina. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk kita sama-sama melihat apa yang ada dalam surah Al-Kahfi sebagai pengajaran kepada kita. Dan beradanya saya di depan ni bukan kerana saya terbaik, tapi kerana saya dipaksa. Kalau tengok bacaan tadi dah panjang dah, kalau nak ringkas boleh je, sebab yang tak datang pun sama je yang bulan lepas kan. Jadi isi dia sama dengan bulan lepas punya. Okey, jadi kita balik kepada surah Kahfi. Surah Kahfi adalah merupakan surah yang ketiga yang terdapat lafaz Alhamdulillah. Kalau kita tengok kepada kesinambungan cerita dalam surah Fatihah, diceritakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir alam, yang asalnya alam ini tak ada tapi diadakan oleh Allah SWT atas rahmatnya. Dan diperincikan dengan surah Al-An'am, segala puji bagi Allah untuk melekatkan penciptaan alam tadi dengan dijadikan langit dan bumi dan dijadikan siang dan malam. Dan didetailkan lagi tentang apa yang ada atas dunia ni, atas alam ni, iaitu manusia yang dibekalkan kepada mereka kitab sebagai manual mereka untuk hidup di atas muka dunia. Jadi itulah Al-Quran yang merupakan al-i'jaz, sebagai satu bentuk apabila kita kaji, dia akan memberi satu kesinambungan dalam satu surah ke satu surah dan satu ayat ke dalam satu ayat. Begitu juga kalau kita tengok dalam surah Fatihah, dari segi kesinambungan dia, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Fatihah 3 golongan. Siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang diberi nikmat kepada mereka. Surah Fatihah pun tak ingat dah. Ghairil maghdubi alaihim, dan golongan yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan golongan yang sesat. Lalu dikembangkan 3 golongan tadi dalam awal surah Baqarah, iaitu golongan yang beriman, golongan yang kafir, dan golongan yang munafik. Dan dikembangkan lagi contoh golongan-golongan tadi dengan contoh penceritaan Nabi Allah Adam AS sebagai golongan yang beriman, dan Iblis laknatullah sebagai golongan yang kafir dan munafik. Maknanya Quran ni dia ada kesinambungan cerita daripada satu surah ke satu surah, satu ayat ke satu ayat yang seterusnya. Jadi berbalik kepada surah Al-Kahfi tadi, yang mana permulaannya ada Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji tadi atas rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Dan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan rahmat kepada manusia. Seperti mana dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Atas sifat pengasih dan penyayang Allah, Allah mengajar kepada kita Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri adalah merupakan rahmat kepada manusia. Dan surah Kahfi, dia menceritakan tentang bagaimana rahmat Allah akan turun kepada hamba-hambanya.
kan, dalam 4 cerita yang besar dalam surah Kahfi. Yang pertama Ashabul Kahfi itu sendiri, kan, yang mana mereka meminta kepada Allah Ta'ala daripada selepas mereka lari daripada pemerintah mereka yang zalim, mereka memohon kepada Allah Ta'ala, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, mereka meminta kepada Allah supaya mereka dirahmati. Lalu Allah Ta'ala menunaikan permintaan mereka, seperti mana kita tahu cerita wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa dzatal shimal, kemudian dijaga pula mereka ketika mereka berada dalam gua, sehingga mereka berjaya dalam mengharungi cabaran mereka. Atas sebab apa Allah Ta'ala merahmati mereka? Sebab yang utama dan yang paling pokok adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun, mereka adalah pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka. Tanpa iman tadi, nescaya setiap manusia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana berlaku kepada kaum Nuh, kaum Lut dan sebagainya, yang tidak beriman, mereka tidak akan dirahmati. Asas kepada rahmat Allah adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asas mereka adalah, asas kepada rahmat tadi adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika mana mereka ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun, mereka dijaga, sehingga kan matahari pun tidak dapat mencacatkan mereka. Dipesongkan matahari tadi untuk Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka, dan mereka dijaga daripada anasir-anasir luar dengan keadaan anjing mereka jaga dia, keadaan mereka sendiri pun dijaga, membuatkan anasir-anasir luar tidak mampu untuk mengganggu mereka sekiranya anasir luar tadi datang untuk mengganggu mereka. Wa tahsabuhum ayqadha, dan keadaan mereka tidur tadi mata mereka terbuka, kan. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal, dan tubuh mereka dibalikkan ke kiri ke kanan untuk menjaga keadaan tubuh mereka. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka bersedia di depan pintu gua untuk menghalang anasir-anasir di luar daripada mengganggu mereka. Itulah rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada pemuda-pemuda ini. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara, kalau ada orang jumpa mereka, nescaya orang tadi akan lari daripada tempat mereka, dan keadaan yang ada pada mereka tadi menakutkan anasir-anasir luar tadi untuk mengganggu mereka. Jadi cerita Ashabul Kahfi tadi adalah bercerita tentang bagaimana rahmat Allah Ta'ala akan turun kepada kita, adalah asasnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kedua, orang lain sambung kot. Okey. Cerita kedua tentang perumpamaan petani yang kaya, dua orang petani yang kaya, yang diberikan ganjaran ataupun kurniaan kebun mereka. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Keadaan kebun mereka yang begitu subur, begitu banyak dan sebagainya, untuk merujuk kepada petani ini mempunyai harta yang banyak, digunakan harta yang banyak. Tetapi satu golongannya, satu pihaknya beriman dan satu pihak lagi tidak beriman. Orang petani yang beriman, dia mengatakan apa sahaja yang ada pada dia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang petani yang tidak beriman, dia mengatakan segala usaha tadi adalah datangnya daripada titik peluh dia sendiri, kan. Jadi rahmat yang nak diceritakan pada perumpamaan ini adalah orang kaya beriman, petani yang ada banyak tanaman tadi merujuk kepada orang yang kaya lah, orang yang berharta, dan beriman. Apabila dikatakan orang kaya yang beriman, nescaya mereka akan menginfakkan harta mereka, kan, membelanjakan harta mereka kepada mereka yang sekitarnya. Jadi selagi mana masyarakat, satu-satu masyarakat mempunyai golongan yang berharta dan beriman, maka masyarakat tadi akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana imannya orang kaya tadi, dia akan menginfakkan atau membantu kesusahan
fakir miskin ataupun mereka yang tidak berada di sekelilingnya. Itu kisah yang kedua berkenaan dengan perumpamaan petani yang kaya, cumanya satunya tidak beriman dan satu lagi beriman. Dan cerita ketiga berkenaan dengan cerita Nabi Allah Khadir dan juga Nabi Musa AS berkenaan dengan tindakan Nabi Khadir. Tiga tindakan yang ada dalam surah tadi. Yang pertama, dicacatkan sampan ataupun perahu orang miskin. Yang keduanya, dibunuh seorang kanak-kanak yang ibu bapanya orang yang soleh dan beriman. Dan yang ketiganya, diselamatkan harta anak yatim. Tindakan Nabi Khadir tadi adalah merupakan rahmat kepada tiga golongan ataupun adalah rahmat kepada mereka, kan. Yang pertamanya orang miskin, kan, rahmat sehingga perahu dia boleh digunakan untuk kemudian hari. Harta orang miskin tadi diselamatkan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian harta anak yatim juga diselamatkan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Dan pembunuhan kanak-kanak tadi untuk menyelamatkan keadaan ibu bapanya yang beriman dan soleh, yang mana ilmu adalah merupakan keyakinan kanak-kanak tadi apabila besar adalah merupakan seorang yang bermasalah dari segi akidah dan sebagainya. Jadi dengan bunuhnya tadi, pertamanya kanak-kanak tadi masuk syurga lah, sebab tidak ada taklifah pada dia, tidak ada bertanggungjawab lagi sebab dia tidak lagi baligh. Yang keduanya, ibu bapanya tidak dipersoalkan. Dan yang ketiganya, rahmat untuk masyarakat yang terhindar daripada musibah yang akan dilakukan oleh kanak-kanak tersebut, kan. Ada ke bunuh ni bagi rahmat pada orang? Bunuh ada kan. Contohnya hukum bunuh pada qisas, hukum bunuh pada hudud, hukum bunuh pada ta'zir. Hukum tadi bila datang daripada Allah, nescaya ianya adalah memberi rahmat kepada umat manusia, kepada individu dan masyarakat dan juga keseluruhannya. Dan kunci yang paling utama rahmat terhadap tindakan Nabi Khadir tadi adalah ilmu. Ilmu yang merupakan kunci kepada rahmat tadi, kan. Kalau tak ada ilmu, dengan kita sertakan tindakan kita tidak akan dirahmati. Tindakan tadi berserta dengan ilmu pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita yang ketiga. Dan yang terakhirnya cerita Zulkarnain, seorang raja, seorang pemerintah yang memerintah dunia dan merahmati rakyat pemerintahan dia, kan. Sebenarnya kita tahu cerita dia, asas utamanya adalah dia pergi ke barat untuk mengajak rakyat dia kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pergi ke timur untuk membantu rakyat dia yang dalam kesusahan, yang lemah. Dan dia pergi ke barat, timur, utara. Dia pergi ke utara untuk menjaga keamanan pemerintahannya daripada musuh-musuh luar, daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bila pemimpin mempunyai tiga ciri tadi, mengajak rakyatnya beriman kepada Allah, yang kedua membantu kesusahan rakyat dia dan menjaga keamanan rakyatnya, pasti rahmat Allah akan turun kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Itu sekadar ringkaslah. Ini pun dah goyang ni. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.